Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu akan sambung buku teks muka surat 200 hingga 205. Okey, hari ini kita akan tengok macam mana untuk mentafsir graf laju masa. Okey, kita dah ada belajar graf jarak masa, laju masa. Okey, macam mana kita nak tafsir graf laju masa? Laju masa maksudnya laju sebagai paksi Y, masa sebagai paksi X. Okey, dalam graf laju masa ni dia bagi contoh 3 tempat iaitu A, B, C. Okey, tengok perbezaan dia. A ni dia menaik kan. Mula laju dia U. Lepas tu dia naik sampai Q ni, laju dia jadi V. Dekat Q, laju dia adalah V. So, mula laju dia U. Lepas tu, laju dia V. Okey, so kalau naik macam ke arah macam ke atas macam ni, dia naik ni maksudnya pecutan dia positif. Okey, apakah pecutan? Pecutan adalah kecerunan garisan tu. So, kita boleh cari pecutan sama dengan perubahan laju per perubahan masa. Okey, so pecutan kat sini adalah positif lah. Perubahan laju maksudnya jarak antara ni dengan ni. Ni perubahan laju. Okey, perubahan masa, jarak ni ke sini. Ni perubahan masa. So, nak cari pecutan, kita ambil perubahan laju per perubahan masa. Okey. So, tu nak cari pecutan. Kalau kita cari luas trapezium ni, kita akan dapat jarak yang dilalui. So, luas adalah jarak yang dilalui. Dilaluilah daripada halaju dia U sampai halaju dia V dekat Q ni, berapa meter dia lalu. Okey, kemudian kita beralih kepada warna hijau pula. Okey, kat sini kecerunan dia statik. Tak ada naik, tak ada turun. Bila kecerunan statik, pecutan dia sama. Pecutan sama maksudnya halaju seragam. Maksudnya tak ada perubahan halaju kat sini. Tiada perubahan halaju. Pecutan dia bukan sama, pecutan dia kosong sebab dia tak ada pecut kan. So kat sini pecutan dia kosong. Dia tak pecut. So halaju dia seragam. Dan yang lain sama, kalau kita cari luas petak ni, dia adalah jarak yang dilalui. Okey, kemudian kita ada turun R ke S, daripada titik R ke titik S. Dia turun kan. Dia nak nyah pecutan. Nyah pecutan ni maksudnya bila kita cari kecerunan tu negatif. Negatif lah. M kita negatif. Kecerunan negatif. Okey. Maksudnya dia makin slow kan. Sebab dia nak berhenti. Bila sesuatu objek nak berhenti, dia makin slow. Tu kita panggil nyah pecutan. Okey, dan sama juga luas segitiga ni adalah jarak yang dilalui. Okey. Kemudian kita tengok pula contoh 14 ni. Cikgu terangkan. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Hitungkan kadar perubahan laju dalam MS kuasa negatif 2 bagi 5 saat yang pertama. Okey. So, keseluruhan ni 15 saat kan ditunjuk. 0 sampai 15 saat ni. 15 saat. Okey, kita nak 5 saat pertama je. Kadar perubahan laju. Okey, kita nak 5 saat pertama. Bila kadar perubahan laju adalah pecutan lah. Okey, so kita tulis macam ni. Kadar perubahan laju. Kadar mesti dia per masa. So, kadar perubahan laju. Ambil perubahan laju daripada 20 dia sampai ke atas ni laju dia 40. So beza dua ni ambil 40 tolak 20 lah. Okey, perubahan masa. Mula masa dia kosong, lepas tu masa dia 5. Perubahan masa 5 tolak kosong. Okey, so kita akan dapat 20 per 5, 20 bagi 5, 4. 4 apa? 4 meter per saat. Kuasa 2 macam tu. Okey. Dan kemudian kita buat B.
huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat kedua. Okey, 5 saat kedua. Okey, kita dah habis kisah 5 saat pertama ni. Okey, 5 saat kedua kereta berada ni kat sini. 5 saat kedua ni kan 5 hingga 10 ni 5 saat kan. Okey, so 5 saat kedua kereta berada tempat merah tu. Okey, merah tu dia laju dia seragam kan, sama dia, tak ada pecutan. So kita boleh tulis dekat ni laju seragam. Kita baca laju dia. Berapa laju dia? Baca kat tu 40. Untuk 5 saat. Untuk tempoh 5 saat. Okey, itu je lah. Okey, C. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh dalam tempoh 15 saat. Bila dia nak 15 saat, awak kena cari semua luas ni. Ni A, B, C. Cari semua. Okey, A tu trapezium. Okey, trapezium. Okey, kalau cikgu lukis macam ni, trapezium. Okey, ketinggian ni 20. Ketinggian ni 40. Okey, ni adalah 5. Okey, so trapezium A adalah 1/2 darab dengan okey, sisi selari 20 tambah 40. Lepas tu awak darab dengan 5. Okey, bila kira ni dapat apa? 1/2 darab 60 darab 5. So dapat 30, 150. Okey, so kalau cikgu cari B adalah satu petak segi biasa. So bawah tu beza 5, 5, and then tinggi dia 40 kan. So kita boleh darab je 40 darab 5. 200. Dalam meter Okey, C pula. Trapezium. Okey, trapezium tinggi yang pertama 40. Okey, ni 40. Lepas tu yang ni 60. Okey, tapak tu 5. So kita boleh 1/2 darab 40 tambah 60 darab 5. So 100 bagi 50, 50 kali 250 meter. Ni tambah 150 meter tambah 200 meter tambah 250 meter. So A tambah B tambah C dapat apa? So boleh kira dapat 600 meter. Tu je lah jarak Okey, contoh 15 boleh tengok sendiri dalam buku Okay, kalau tak faham tanya. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk satu latihan lah, praktis 7.2C. Nombor 1 ni cikgu buat kat awak. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 50 saat. Hitungkan gerakan motosikal untuk 20 saat pertama. Okey, huraikan gerakan. Huraikan gerakan ni maksudnya orang yang cakap laju dia berapa, pecutan dia berapa. Okey. So, kalau kita tengok untuk 20 saat pertama dia macam menurun kan. So, dia ada nyah pecutan. Okey. So, macam nak kira. Okey. Kita boleh kira kadar. Okey. Kadar macam tadi kadar perubahan laju. Kita kira kadar perubahan laju. Okey. So, sekarang ni beza laju dia. Inilah beza dia 35 hingga 20 beza dia. So kita ambil 35 tolak 20. Okey, tu perubahan laju. So bila perubahan masa kita ambil ni perubahan masa 0 hingga 20 kan. So perubahan masa kalau kita ambil 35 hingga 20, kita kena ambil 0 hingga sebab waktu 35 masa dia kosong kan. So kita kena 0 tolak 20 macam tu. So kita tolak lah 35 tolak 20 dapat 15. 15. Okey. 0 tolak 20 dapat negatif 20. So kita bahagi. So bahagi ni dapat 15 bahagi 20. Okey, 15 bahagi 20 dia negatif So dapat negatif 0.75. So sebab kalau menurun macam ni kita nyah pecutan kan. So kita tulis motosikal mengalami nyah pecutan 0.75 meter per saat.
So awak tak payah tulis negatif dah lagi, sebab awak tulis dah nyah pecutan kan. So tak payah tulis negatif dah. Sebab tahu negatif tu maksudnya nyah pecutan. Maksudnya lagi awak boleh tulis motosikal ni berkurang hal laju lah. Motosikal berkurang hal laju. Berkurang hal laju dari 35 meter per saat hingga 20 meter, bukan hingga, kepada kan, sebab dia berkurang kepada kan, kepada. Okey. Dalam tempoh 20 saat lah. Tulis dalam tempoh 20 saat. Sebab kita kira tempoh 20 saat je Okey. Sebab ditanya 20 saat pertama. Okey, macam jawab B pula. Okey, B dia kata semasa hal laju seragam. Okey, hal laju seragam ni yang statik macam ni. Okey, yang tulislah motosikal bergerak dengan laju seragam, bergerak dengan, kita baca laju seragam ni. Laju seragam 20 meter per saat. Selama berapa saat tu? 20 hingga 50 adalah 30 saat. Ambil 50, tolak 20. Dapatlah 30 saat. Okay. Itu sajalah untuk 7.2E nombor 1. Okey, contoh 18. Okey. Graf maju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Okey, hitung kadar perubahan laju untuk 3 saat pertama. Okey, kadar perubahan laju 3 saat pertama iaitu ni ini ke sini lah. Okey, so A, perubahan laju dia, ambil ni perubahan dia berapa? 30 tolak 12. Bahagi dengan perubahan masa dia kosong. Bukan 3 tolak 0 lah, sebab 3 ni dengan 30 kan. Okey, 3 tolak 0. Okey, so dapat 18 bagi 3, 6. 6 apa? Laju apa? Laju meter per saat. Macam tu lah. Okey, B. Jarak dilalui untuk tempoh 10 saat pertama. Okey. Jarak dilalui untuk 10 saat pertama tu adalah ni 2. So kita ada trapezium dengan segi 4 tepat kan. A trapezium, B segi 4 tepat. Okey, nak cari A, ambil 1/2 darab dengan tinggi ni 12, lepas tu 30. So 12 tambah 30. Okey, darab dengan tapak dia 3. Okey, so dapatlah 63. Okey, cari B pula. B panjang dan lebar. So tinggi dia 30. 37. So 210. So A tambah B. 30 tadi ni. Tinggi 30 tinggi 30. Lebar 10 tak 3, 7 kan. Kau tak nampak. 63 tambah 210. Kita tambah. Dapat 273 meter jarak dia. Okay. Okay, C. Okay, untuk C. Nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10. Okey, ni selepas saat ke-10 cikgu hitam ni sama dengan magnitude kadar perubahan laju pada 3 saat pertama. Okey. 3 saat pertama. Okey, dia kata magnitude dia sama. Okey, tapi kita tahu ni merah tu positif, yang hitam tu negatif. Okey, so yang hitam tu kita letak negatif lah masa kita cari laju pecutan nanti. Kadar perubahan laju ada pecutan Okey, kita letak negatif. Siap-siap. Okey, so kita cari kadar perubahan laju bagi warna hitam ni dulu. Okey, beza ni adalah 30 tolak 10. Okey, per dengan waktu laju 30, masa kita 10 saat. So 10. Waktu laju dia kosong, masa dia T. So tolak T. Okey. Ini dia kata sama dengan perubahan laju ber-3 saat pertama. Kita kira dah tadi 6. Sama dengan 6. Okey, kita kena samakan. Walaupun nampak satu pendek satu panjang kan, tapi kita magnitude dia sama. So kita kena letak negatif lah awal-awal tadi untuk yang hitam tu.
Okay, so kita selesaikan saja. 30 tolak 0, 30. 10 tolak 6T sama dengan 6. Okay, negatif 30. Shoot 10 darab naik atas. 10 darab 6, 60. T darab 6, negatif 6T. So, 6T sama dengan 60 tambah 30. So, 90. T sama dengan 15. Tu je lah kita buat. Okey, 7.2D, cikgu buat nombor 1. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Dion Johan untuk tempoh 16 saat. Jarak dalam meter dilalui semasa kereta bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam ni kat sini laju seragam. Sekejap Ni laju seragam. Okey. So, bila dikata jarak dalam meter, kita kena cari luas lah maksudnya. So, bila cikgu buat kat sini okay, tinggi dia 12. Tapak dia 16 tolak 8, 8 So, 8, 12. Maksudnya jarak adalah 12 darab 8 dapat 96 meter. Jarak dalam meter. Okey, B. Nilai V jika laju puata untuk 12 saat pertama adalah 14. So, laju kita tahu adalah jarak per masa kan. Okey. So, laju puata kereta tu 12. Okey. Jarak kita tak tahu. Per masa. Masa kita tahu dah. Laju 14 saat. Laju 14. Laju 14 Masa 12. Okay. So, jarak mestilah jadi berapa? 14 darab 12. 14 darab 12. Okay, so jarak sama dengan awak ambil 14. Awak darab 12. Dapat 168. Okay. So, untuk 12 saat pertama ni, kedudukan dia kat mana? Okay. 12 saat pertama ni, sini, kemudian sini. So, ni adalah satu trapezium, satu petak. Tambah 2 ni kena dapat jaraknya iaitu 168 lah. Okey. So, untuk petak, kita ambil 12 darab dengan ni adalah 4. 12 darab 4, 48. So, 168 meter. Tolak dengan 48 meter, tinggal berapa lagi? 120 meter. So, trapezium tu adalah luas dia kena 120. Okey, trapezium macam ni cikgu lukis balik Okey, tinggi yang ni 12. Okey, tinggi ni V. Tinggi yang ni 8. Okey, so 1/2 darab 12 tambah V darab 8 sama dengan 120. So, 12 tambah V. Okay, ni boleh potong 4. 120 bagi 4 dapat 30. Okay, V sama dengan 30 tolak 12 dapat 18. So, V adalah 18 nilai dia.